Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah dapatlah pada malam ni kita menyambung lagi kelas saraf kita di bawah program Talaqi at FBK. Dan pada malam ni kita dah berada di halaqah yang ke berapa ni? Yang ke berapa Ustaz Fauzi mana ni? Yang ke-14. Okay, yang ke-14. Okay. Alhamdulillah. Kita sekarang ni malam ni kita dah masuk ke muka surat, kalau dalam kitab ni muka surat 33. 33 eh. Okey, kita sebelum kita bermula, kita tunggu sekejap lah. Mungkin sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kita on the way. Sebab Ustaz duk perasan setiap kali kita buat kelas yang online bersama dengan Ustaz ni, lebih kurang dalam 20 orang macam tu lah. Jadi sekarang ni ada 13 orang. So Ustaz assume yang 20 orang ni mungkin dia ikut sama daripada awal kelas Ustaz. Jadi kita tunggu sekejap. Dia on the way tu. Hani Al-Jundi, selamat datang. Ahlan Hani Al-Jundi. Hani ni pelajar PhD kita di FBK, di bawah sediaan Dr. Nazri. Kaifa haluk? Tamam? Baik. Okey, macam mana pelajar-pelajar, sahabat-sahabat yang sedang online sekarang ni? Esok kita nak bermula PKPB. PKPB. Ada yang kata bukan PKPB tapi PKPKPK. PKPKPKP ke apa? Belakang tu dia bukan P tapi PKPKP apa maknanya? Kecuali Pahang, Kelantan dan Perlis. As'adallahu awqatakum hadinam. Baik. Jadi Ustaz melihat tak, sekarang ni apabila kita berada di dalam PKPB ni, jadi sebenarnya bila pergerakan kita terhad, jadi kita banyak masa di rumah. Dan bila kita banyak masa di rumah, jadi kita apa kiranya dengan masa kita yang kita banyak berada di rumah tu, mungkin sebahagian daripada kita work from home. Kalau pelajar memang learn from home tu memang dah lama dah lah kan. Okay. Apa kata kalau dengan pergerakan kita yang terhad, jadi kita ambil masa untuk kita belajar dan membaca, dengan membaca. Okay. Apa kata kalau kita start dengan, kalau kita tak buat lagi lah, kita start dengan mengambil satu buku yang nipi-nipi dulu. Tak kira lah buku sorah ke buku apa, tak kisahlah. Kita ambil hamaliannya buku yang berkaitan dengan kita punya takhasus kita. Contoh kalau kita pengajian bahasa Arab, BAS contohnya. Kita ambil lah buku-buku yang berkaitan dengan takhasus kita dan buku tu kita minat contohnya. Katakanlah, sekarang ni Dr. Nur Razan is watching. Nak sebut subjek dia lah. Kalau ada pelajar-pelajar PAS ni yang belajar terjemahan kan. Belajar terjemahan. Minat terjemahan.
Apa kata kalau cari buku-buku yang berkaitan dengan terjemahan tu baca. Buat target. Contohnya ni bulan sebelah. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 8 hari bulan. Ada 22 hari lagi lah. 22 hari lagi untuk habis bulan ni. Apa kata kita buat target lah. Okey, saya dalam masa 22 hari lagi ni, saya nak habiskan buku ni. So kita bacalah sikit-sikit. Bila ada masa kita baca. Kita kurangkan membaca WhatsApp dengan Facebook tu, kita baca buku. Kita sebenarnya benda ni atas kita punya perjanjian kita dengan diri kita lah kan. Okey, kita kata okey, saya tak akan baca WhatsApp saya ni ataupun Facebook ni, okey, kecuali selepas saya baca dulu satu muka surat. Contohnya kan, kita kan biasa kan kalau kita makan kan, sebenarnya kan Ustaz perhatikan, bahkan Ustaz sendiri pun sekarang ni pun kalau makan tak, kita nak kena ada bahan bacaan. Bahan bacaan tu apa? Telefon ada, guna telefon, tengok WhatsApp, tengok apa ni Facebook tak, tengok YouTube lah, macam-macam dah. Macam mana kalau kita tukar sikit, daripada kita kurangkan yang tu, kita tambah dengan okey, kita letak buku yang kita target nak habis dalam bulan tu, kita baca sikit-sikit, baca. Okay, lepas tu tengok telefon pun tak apa. Kita ubah sikit, cuba kita buat. Dan cara dia adalah kita cari satu buku yang Ustaz cadangkan tadi, yang takhasus dah kan. Okay, pengkhususan kita yang kita minat dengan isu yang dia berkatakan tu, buku tu dia punya maudhu' buku tu. Tak tentu tak sebut tadi terjemahan. Okay, terjemahan tu contohnya. Okay, lepas tu pastikan kita ambil buku yang kita boleh khatam. Kita nampak buku tu kita boleh khatam. Maknanya jangan terus ambil buku hak besar-besar, hak tebal-tebal. Ambil hak nipi-nipi, hak mudah-mudah. Sebab apabila kita berjaya khatam untuk kali pertama itu, ia akan memberi satu motivasi pada kita untuk nak baca lagi pada bulan 12 nanti. Contohnya kan. Bila kita buat gitu, insya-Allah barulah kita ni banyak sikit membaca, dan bila kita banyak sikit membaca, maka kita akan dapat banyak pengetahuan lah. Okay. Ustaz pun tengah baca juga buku saya ni. Nanti akhir bulan ni Ustaz akan share dalam kelas kita ni apa benda buku yang Ustaz dah habis dah baca. Okay. Buku nipi je Ustaz ambil, nipi je. Okay. Bukanlah walaupun bukan tiap-tiap hari Ustaz baca, kadang tak juga kan, tapi Ustaz akan baca. Boleh? Okey. Baik. Ustaz tadi sebenarnya tunggu apa ni, sahabat-sahabat kita, pada kita masuk. Okey, so sekarang bolehlah kita mula . Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Naam. Pada minggu ni kita nak sambung tajuk fi'il mazid thulathi, kan? Pada minggu lepas kita berhenti di fi'il af'ala, kan? Af'ala. Okey. Saya tak mau ulanglah. Mana-mana tu boleh rujuk sendirilah, kan? Okey. Hari ni kita masuk kepada fi'il yang kedua, iaitu fa'ala. Kita tahu dah yang fi'il sulasi mazid biharfin ni, yang tambah satu huruf ni, ialah apa? Dia ada tiga kan? Af'ala, fa'ala dengan fa'ala. So af'ala settle dah. Okey. Malam ni fa'ala. Okey. Lepas pada hak ni ada fa'ala. Okey. Baik. Al-ma'ani allati yuzadu laha tad'iful aini. Okey, fa'ala. Okey. Itu tajuk dia. Wa ashharu hadhil ma'ani. Okey, makna-makna yang ditambah padanya apa ni, tad'iful ain. Okey, tad'iful ain tu fa'ala tu lah, ain tu dia tad'ifkan. Tad'if tu maknanya dia gandakan, dia takrirkan al-ain tu. Okey, ainul fi'li maksud dia tu Okey. Baik, wa ashharu hadhihi al-ma'ani. Baik, yang pertama ad-dalalatu 'ala at-takfiri wal mubalaghati. Ad-dalalatu 'ala at-takfiri wal mubalaghati. Apa makna at-takfir wal mubalaghah? Takfir ni banyak, taksir ni maksud dia adalah banyak. Maknanya perbuatan tu kita buat banyak kali, dan dia al-mubalaghah, dia bersangatan. Mubalaghah ni
ada terjemahan dia yang Ustaz pernah jumpa lah, orang terjemah sebagai hyperbola. Hyperbola, betul ke tidak Dr. Nur Azan? Hyperbola, al-mubalaghah, hyperbola. Maknanya benda hak yang over dah sikit kan. Benda yang banyak dan dia mubalaghah lah. Okey. Kita tengok contoh depan ni. Okey. Mubalaghah. Balagha fil amri, tak dalam kamu balagha fil amri ni maknanya dia buat benda tu dia lebih sikit. Dia lebih sikit. Okey, banyak kali dalam persangatan kuat ke okey, percentage dia tu banyak ke berbanding dengan lain, itu balagha. Okey, betul dah tu. Okey, hyperbola lah. Okey. Baik, yang pertama tawafa. Baik. Kalau tafa tu tawaf. Tawaf kan apa maksud tawaf? Tawaf ni kita pusing keliling lah. Pusing keliling. Dia kita pusing. Kalau tawaf, biasa tawaf ni kita akan kaitkan dia dengan Kaabah kan. Okey, tafa okey. Hyperbola dalam sastra memang yang berlebih-lebih, okey, melampau. Okey, betul, terima kasih. Okey, tafa bil makan. Tafa bil bait, tafa bil Kaabah. Maknanya dia tawaf mengelilingi Kaabah. Okey, pusingan dia pusingan lawan jam kan, pusingan lawan jam. Okey, baik. Tafa juga kalau kita kata tafa bil bilad, mana kita round negeri lah, round negeri. Contoh kalau kita ni suka bawa motor besar, kalau ada lah. Okey, kita start daripada Terengganu, daripada Kelantan lah, lepas tu daripada Kota Baru contohnya, lepas tu berakhir di Kota Baru. Dalam masa berapa? Dalam masa 21 jam. Saya ada orang buat, ada sahabat saya, dia buat, dia set motor besar. Okey, dia naik daripada Kota Baru, dia pergi sampai ke Perlis, lepas tu dia turun balik ikut gerik, dia balik semula ke bandar Kota Baru tu dalam masa 21 jam. Dia konvoi. Maka benda yang dia buat tu kita panggil tafa. Dia tafa bil bilad tu. Tafa bimalizia ada. Boleh? Baik, tapi kalau tawafa dia aktsara at-tawaf. Dia memperbanyakkan tawaf tu. Okey. Bukan sekali dua kali tapi banyak kali. Contoh kalau kata tawaftu bil baitil atiq, tawaftu bil Kaabah, maknanya apa ni? Dia tawaf Kaabah tu banyak kali. Okey, boleh. Qattala aktsara al-qatla. Okey, dia bunuh banyak kali. Okey. Ataupun dia bersangatan dia punya membunuhnya dia tu. Bila dia banyak kali bunuh dak, maka dia kira mubalaghah tu. Mubalaghah dak, berlebihan dak. Okey. Orang ni kalau bunuh seorang 2-3 orang je, tapi dia ni sampai puluh-puluh ratus-ratus. Okey, dia bunuh. Dak. Pahlawan-pahlawan di dalam peperangan dak, dalam movie kita tengok apa semua kan. Hero-hero tu kan tak ada bunuh seorang dua. Dak. Okey, bunuh tu ratus-ratus sekali peperangan tak? Tak, qattala contohnya. Okey, baik. Wa hakaza fi ghallaqa zabbaha dengan mawata. Okey, baik. Ghallaqa bila ustaz cek dalam kamu, ghallaqa ni asal dia tutup lah. Okey. Contoh kalau kita ghalaqtul bab, saya tutup pintu dak. Kan biasakan kalau kita nak suruh student kita tutup pintu kan, kita kata aghliqil bab. Aghliq tu tutup pintu. Iftah buka, aghliq tu tutup. Baik. Tapi bila kita kata ghalaqa tu dalam kamu, ada dia mari juga dengan makna dia mari dengan makna yang pertamanya balagha fil ighlaq. So apa maksud balagha fil ighlaq ni? Okey, kalau tengok ada satu lagi makna disebut aqfalahu jayyidan. Maknanya dia tutup apa kita kata, dia tutup kemahminya, dia tutup seroti lah.
Maknanya mungkin bila nak tutup tu maknanya nak buka pun payah berkali dah. Maknanya gitu. Itu mubalarah tu. Mubalarahnya dia pada apa? Pada menutup akan pintu itu. Dalam surah Yusuf ada kan? Pasal apa ni? Ghallaqat al-bab ni kan? Okey. Boleh rujuk dalam surah Yusuf. Okey. Zabaha kalau zabaha tu sembelih kan? Tapi kalau zabaha ni dia sembelih lagi dah. Zabaha tu mutaaddi dah. Tu bayar dah fi'il mutaaddi dah. Kan? Tapi dia kita dhaiflah pula. Dia buat zabaha pula. Maknanya dia tu sembelih lagi. Maknanya dia banyak sembelih ataupun dia sembelih sengoti, sungguh-sungguh mubalarah pada sembelih dia. Okey. Baik. Mawata ni dia ada dua. Bila Ustaz rujuk kamu, dia ada dua dah. Tengok atas ayat. Kalau kita kata contoh dah, mawata al-marida. Mawata al-marida. Mawata al-marida maksud dia amatahulah, mematikannya. Okay. Mawata. Contohnya Allah kita kata mawatallahul marida. Orang tu sakit lepas tu dia pun mati. Biasa kita akan kata mata al-maridu kan, mata al-maridu, tapi kita nak guna fi'il mawata boleh. Kita bubuhlah fa'il dia, Allah lah kan, Allah lah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Kita pun kata mawatallahu al-maridu. Orang sakit tu mati dah dia, siapa aja dia, Allah ambil dah nyawa dia kan, maka kita kata mawata al-maridu. Tapi sini hak yang aktara makna mubalarah dengan makna taksir ni ialah bukan dalam contoh yang Ustaz saya sebut saat ni, tidak. Okey, yang tu dalam tu mawata tu yang sama dengan makna yang af'ala tu, iaitu apa dia panggil ta'diyah pun ada selepas ni. Maknanya dia fi'il mutaaddi jadi lazim. Fi'il lazim jadi mutaaddi, terbalik. Fi'il lazim jadi mutaaddi. Dah. Mata tu asalnya dia lazim, lepas tu dia jadi mutaaddi bila kita kata mawata. Sebab tu Ustaz terjemahkan, Ustaz sebut tadi maksud muradif dia adalah amata, maknanya mematikan dengan contoh ayat tadi. Tetapi yang di sini mawata yang bermaksud didalalati ala taksir wal mubalarah ni, bila kita buat ayat mawatat, contohnya ad-dawab. Ini ada dalam kamu. Mawatat ad-dawab. Mawatat ad-dawab. Ad-dawab tu muannas, maka mawatat kita kata. So apa makna mawatat ad-dawabu? Ba tu baris depan. Dia fa'il kepada mawatat tu. So ad-dawab ni apa? Ad-dawab ni binatang yang berjalan atas kaki empat dah. Ad-dawab. Baik. Jadi mawatat tu maksud dia kathura fiha al-maut. Kathura fiha al-maut. Maknanya banyak binatang yang mati. Itu maksud dia at-taksir lah tu. Jadi kena biasa dah di antara dua contoh tadi. Saya ulang balik. Kalau kita kata mawatallahul marida, tu maksud dia amatahullah. Tapi kalau kita kata mawatatid dawabu, tu yang kena dengan makna ni, iaitu ad-dalalatu ala takdir wal mubalarah. Maknanya ramai yang banyak binatang yang mati. Okey. Baik, kalau ada contoh-contoh lain mungkin Ustaz Fauzi boleh share dekat ruangan komen ya. Perkataan-perkataan lain yang lidalalati ala takdir wal mubalarah ya. Okey, sekarang Ustaz baca hak yang ada di dalam kitab ni saja. Okey. Yang kedua at-ta'diyah. Okay, kita dah tahu di antara makna af'ala pada minggu lepas iaitu at-ta'diyah. At-ta'diyah ni kita tahu fi'il lazim, bila kita buat perubahan pada struktur fi'il tu, binaan fi'il tu, maka dia pun akan menjadi fi'il muta'addi. Contohnya kita tambah alif kat depan atas wazan af'ala, maka dia akan jadi muta'addi. Bila kita kata dia jadi fi'il muta'addi, maknanya dia fi'il yang berhajat kepada maf'ulun bih. Maka sama juga,
Selain daripada kita tambah, kita buat atas wazan af'ala, kita juga boleh buat atas wazan fa'ala. Maka di sini dia mari dua contoh. Okey. Yang ni banyak, yang ni contoh-contoh lain banyak ada kita, dan saya pun yakin yang kita biasa guna fi'il atas wazan fa'ala yang membawa makna ta'diyah dah. Cuma kita baca di sini contoh dia yang pertama, fariha zaidun. Okey, fariha zaidun maksud dia Zaid gembira. So apabila kita mengembirakan Zaid, kita memasukkan kegembiraan di dalam hati Zaid contohnya. Kita memasukkan surur, idkhalus surur contohnya, okey. Wal farah fi qalbi Zaid. Maka kita telah mengembirakan dia sama ada dengan ucapan kita, dengan tindakan kita dan sebagainya. Okey, maka pada masa itu kita telah guna fi'il farrahtuhu, saya mengembirakan dia. Saya mengembirakan. Dalam bahasa Melayu pun bila ada bila mekan tu kan, mengembirakan, ada penambahan imbuhan me dengan kan tu dia menunjukkan ta'diyah. Betul tak? Masuk tu fi'il lazim. Tapi kalau memasukkan tak, dia fi'il muta'addi lah kan? Betul? Keluar tu fi'il lazim, tapi mengeluarkan. Ini samalah, fariha gembira, farrah tu mengembirakan. Nampak? Itu dia panggil ta'diyah. Baik, kharaja Zaidun sama. Wa kharrajtuhu. Okey, Zaid keluar dan saya mengeluarkan Zaid. Okey. Yang ni banyak lagi contoh-contoh lain dah. Dan yang paling mudah sekali lah dalam bab makna fa'ala ni. Okey. Sama juga dengan isu af'ala pun ni. Okey, fi'il ni kan dia boleh menasabkan lebih daripada Okey, ada soalan Khairul Okey, sambil-sambil tu Ustaz baca soalan dulu dah. Okey. Soalan ni kalau Ustaz boleh jawab, saya jawab dulu. Okey. Kalau tak boleh, Ustaz bincang dengan Ustaz Fauzi selepas ni. Ataupun kalau Ustaz Fauzi boleh tolong jawab, pakat jawab dah. Kita baca sama-sama belajar. Okey. Soalan kata Ustaz, bila masa kita nak bezakan ta'diyah yang minggu ni dengan minggu lepas? Oh, okey, baik. Kalau daripada segi asas tak? Okey, daripada segi asas kaedah. Dia kadang dia satu kita kata dia boleh dia sama je. Dia punya daripada segi asasnya lah. Dia tu bersegi umum dia sama je. Kalau kita buat dia atas wazan af'ala dengan wazan fa'ala pun dia akan sama daripada segi membawa maksud ta'diyah tu. Cumanya kadang-kadang tu dia gini, kita kena faham dah, satu kalimah tu kalau kita selalu buka kamus kan, satu kalimah tu kalau kita buat atas wazan, contohnya inilah macam akhraja dengan kharraja. Akhraja dengan kharraja. Kalau kita tengok dalam kamus, okey, memanglah asal dia kalau kita buat atas wazan akhraja, dia boleh dengan makna mengeluarkan. Kalau kita buat dengan makna kharraja juga, dia boleh mari juga dengan makna mengeluarkan. Tetapi fi'il itu sendiri atas wazan daripada kharaja, bila dia jadi akhraja, kadang-kadang makna tambahan dia tu ada lebih banyak, ataupun maknanya dia ada makna-makna lain lagi yang dia tidak sama dengan kita kata kharaja dengan kharraja. Walaupun akhraja dengan kharraja tu memanglah maksud dia mengeluarkan. Tak, atau pada segi umum, dari segi asasnya dia tu adalah sama. Okey, kalau kita kata akhrajtu Zaidan, saya keluar. Kharrajtu Zaidan pun sama juga, saya keluar. Cumanya selain daripada mengeluarkan tu, dia ada makna-makna lain yang mungkin tak ada pada makna akhraja, yang tak ada pada kharaja, dan makna kharaja yang tak ada pada akhraja. Betul tak? Tapi dia bersamaan pada ta'diyah tu. So kalau nak jawab soalan tu, bila masa kita nak beza tu, Ustaz pun kadang susah juga nak jawab bawabit dia, mak ayah dia. Cumanya kadang ni kita tengok orang Arab ni, walaupun pasal ada minggu lepas yang Ustaz sebut atala yutilu tu dengan tawala yutawilu tu kan. Kalau kita kira daripada segi asas sama juga, maksud dia memanjangkan tak. Tapi bila kita tengok dalam teks Arab,
Okey, kalau untuk benda ni dia banyak guna kalimah ni. Walaupun dari segi kaedah kata sama je atala dengan tawala tu sama-sama memanjangkan. Tapi daripada segi penggunaan tu, budaya orang Arab tu bila kita tengok dalam teks ni, dia banyak guna kalimah takdiyah yang ni untuk benda ni. Tapi kalau yang apa yang benda lain pula dia akan guna fa'al ni pula. Jadi benda tu ustaz pun wallahu alam dah, ustaz tak tahu apa dia punya bawa bit dia tu ataupun ma'ayir tu dah untuk dia membezakan sebab dia sama-sama kan dengan makna ta'diyah. Lepas tu setakat yang ustaz tahulah wallahu alam. Okey, boleh dah? Okey, kalau ada siapa-siapa yang ada maklumat pasal tu boleh share lah untuk maklumat kita bersamalah, maklumat kita bersama. Okey. Itulah ataupun nanti ustaz cuba rujuk pada sahabat-sahabat yang lebih tahulah dan juga dalam kitab insya-Allah dah. Nanti dah ustaz akan share. Okey. Baik. Boleh dah? Khairun dah. Okey, baik. Kita balik semula pada sini. Ta'diyah tadi dia ada isu yang kedua dia iaitu okey fa'al muta'addi ni kan. Okey, dia ada fa'al muta'addi yang dia menasabkan ataupun dia memerlukan maf'ul lebih daripada satu kan. Okey. Jadi dia kata fa idza kana al-fa'lu muta'addiyan li maf'ulin wahidin okey sara muta'addiyan li maf'ulaini. Dia kata okey, sekiranya fa'il tu dia muta'addi kepada maf'ul wahidin, maknanya satu maf'ul saja, maka dia akan bila kita buat apa ni atas wazan fa'ala, maka dia akan sara jadi muta'addian, dia muta'addi kepada maf'ulaini, dua maf'ul. Okey, dua maf'ul. Contoh, fahima Zaidun ad-darsa. Zaid faham pelajaran. Tapi kalau kita kata faham tuhu, hu tu balik pada Zaidun faham tuhu ad-darsa. Saya fahamkan Zaid akan pelajaran tu. Mana saya tolong syarah ke dia, tolong bagi dia faham. Saya jadikan dia faham, saya fahamkan dia. Okey. Pasal ada doa yang Ustaz selalu baca setiap kali Ustaz nak mengajar, tak kiralah kelas ke kuliah apa-apa ke, yang doa yang Ustaz baca Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna. Tu Ustaz guna fahama yufahimulah. Wa fahimna ma lam nafham. Dan Allah faham, tolonglah bagi kefahaman kepada aku, fahamkanlah aku ini apa yang aku tidak faham. Wa fahimna ma lam nafham. Dan fahamkanlah kami ini apa yang kami tidak faham. Jadi Ustaz guna fahama yufahim. Betul tak? Okey. Jadi fahima jadi fahama. Okey, wa hakadha fi alima 'allama sami'a sama'a akala wa akala. Okey. Alima tu tahu. Okey. Tapi kalau allama tu kita bagi tahu pada orang. Kita bagi buat orang tu tahu. Contoh okey. Alim tu al-khabara, alim tu al-khabara sadiqan. Okey. Ini hak yang minggu lepas. Yang fa'il yang menasabkan tiga maf'ul kan? Dua maf'ul, sorry, yang menasabkan dua maf'ul kan? Okey, alim mana yang minggu lepas? Okey, nanti Ustaz tunjuk balik contoh dia. Sorry, takut silap. Okey. Sekejap dah. Ni alima ni. Okey. Alim tu Zaidan Kariman kan? Okey. Jadi kalau minggu lepas kita kata a'lam tu, maka dia jadi tiga ni. Okey, maf'ulun bih dia. Okey, nampak sini ya? Dari sini. Alim tu Zaidan Kariman, a'lam tu Amran ya. Amran Zaidan Kariman. Okey. Jadi bila hak ni samalah. Okey, dia sama-sama ta'diyah kan? Okey. Maka bila hak ni kita kata contoh ni alima ada alim tu okey alima Zaidun al-khabara sadiqan. Okey. Zaid tahu cerita tu betul. Okey. Dia baru kata okey alam tu aku meyakinkan
memberitahu kepada Zaid secara yakin dah, alam tu Zaidan apa al-khabara sadiqan. Maka 3 maf'ulun bih dia kan. Al Zaidan, lepas tu al-khabara, lepas tu sadiqan, betul. Jadi ini hak yang dia sama dengan apa yang fi'il yang menasabkan maf'ulun bih dia, maknanya yang 2 dan 3 tu yang dalam bab af'ala yang pada minggu lepas dia samalah. Okey. Sami'a, sama'a, sami'a ni dengar. Kalau kita memperdengarkan orang tu, sama'a. Nah, kita memperdengarkan dia, dia ta'diyah juga. Akala, akala. Baik, akala ni dalam kamu maksud dia at'ama lah, memberi makan. At'ama. Okey. Akaltuhu al-aruzza, contoh dah. Akaltuhu al-aruzza. Saya, maknanya at'amtuhu al-aruzza. Boleh? At'amtu. At'ama yut'imu. Okey. Akaltuhu al-aruzza. Jadi at'amtuhu al-aruzza. Saya beri kepada dia, saya beri dia makan nasi. Saya beri dia makan nasi. Saya suap ke tak? Okey, ikutlah. Baik. Ni clear dah Ustaz rasa yang ni tidak complicated mana dia dah. Okey. Isu dia adalah kita mengubah status fi'il tu daripada lazim kepada muta'addi, itu saja. Okey. Baik. Yang seterusnya ad-dalalatu 'ala at-tawajjuh. Okey, ad-dalalatu 'ala at-tawajjuh. Apa maksud at-tawajjuh? At-tawajjuh maksud dia adalah menuju ya. At-tawajjuh. Dia menunjukkan kepada makna menuju, menuju. Okey, mithlu syarraqa dengan gharraba. Syarraqa dengan gharraba. Bila kita kata syarraqa, maksud dia tawajjaha syarqan. Tawajjaha syarqan, menuju ke asyarku ni timur ke barat ni. Asyarku timur dah. Okey, al-masyriq wal maghrib. Nah, timur juga tu. Syarqan wa gharban, sama lah tu. Okey, cuma tawazan je. Okey, syarqan dengan gharban, masyriq dengan maghrib. Kalau kita sebut masyriq maghrib tu dia merujuk pada tempat lah kan. Tempat asyarku. Tempat asyarku ni apa sebenarnya? Matahari naik lah. Asyraqa, dia mari daripada fa'il asyraqa yusyriku. Okey, asyraqa ni kan dalam nasyid apa? Asyraqal badru atau tala'al badru, sorry. Asyraqatis syamsu dalam kamu. Asyraqatis syamsu. Apa maksud dia? Maknanya matahari naik. So matahari naik sebelah mana? Di sebelah timur kan? Sebelah barat naik kiamat lah. Nah. Tertutuplah pintu taubat. Okey, so asyraqatis syamsu. Maknanya matahari naik sebelah timur. So masyriq itu adalah tepat matahari naik sebelah timur. Okey. Ataupun waktu pun boleh Okey, waktu pun boleh. Di tempat boleh, waktu boleh. Dapat dia isim makan dengan isim zaman. Baik, kalau gharb tu sebelah barat. Tak, sebab tu kita panggil maghrib. Tak, maghrib tu boleh dengan tempat dan juga masa tak. Bagi kita waktu maghrib tak. Okey. Tak apalah. Kalau kita nak kata menuju kepada ke timur, kita kata kita kata syarraqa. Syarraqa. Kalau barat gharraba. Baik. Mungkin ada yang tanya dah kalau utara dengan selatan lagu mana? Okey. Kalau tengok pada qiyas dah, qiyasi dah. Kalau syarraqa tawajjaha syarqan, kalau gharraba tawajjaha gharban. Dah utara apa? Utara apa? Shimal ke syamal? Utara. Syamal syamal. Molek tu. Jangan shimal, syamal. Kalau selatan apa? Sebut molek janub. Bukan junub. Junub tu makna lain pula. Okey. Kalau junub panjang tu, kalau junub pendek tu makna lain. Tu hak mandi tu dah. Okey, tapi kalau junub panjang tu dia jamak kepada al-jambu wasahibu bil jambi, tak maknanya an-nahiyah. Jamak dia junub.
Tapi kalau selatan dia janub. Jim tu bagi atas. Okey. Kalau utara dia syamal. Kalau kiri baru dia shimal. Shimal tu dia yasar. Yasar kiri lah. Okey. Dalam Quran katanya tak ada perkataan yasar. Tak ada perkataan yasar. Yamin ada, tapi yasar tak ada dalam Quran. Yang dia adanya ialah shimal. Shimal adalah. Okey. Jadi isu dia ni, saya sebut ni, kenapa takut ada yang tanya, dah kalau gitu kalau nak menuju ke utara kita kata syamala lah, kalau patut kias kan. Kalau selatan kita kata janaba. Okey. Tapi kan apabila kita tengok dalam kamu, kita nak kita nak kata ada tu, sebab apa Syekh Dr. Abdul Ar-Rajihi dia mari dua contoh ni dia. Okey. So saya pun sendiri terfikir kita boleh kias ke tidak? Saya pun cuba carilah. Saya cuba cari dengan Ustaz Fauzi. Memang tak ada dalam kamu. Tak ada dah. Setakat saya carilah. Yang kata saya nak menuju ke contohnya tawajjaha syamalan. Siapa kata syamala. Dia tengok dalam kamu. Syamala ni tak ada mari dengan makna tawajjaha syamalan. Dia mari dengan makna akhadha bishimal. Dia ambil dengan tangan kiri. Kalau kita kata syamala. Dan kalau kita tengok jannaba pun dia mari dengan makna lain. Okey. Jadi wallahu a'lam dah. Saya rasalah wallahu a'lam dah. Okey. Ni kena rujuk orang yang dalam bidang perkamusan lah. Kita ada pesara-pesara kita, ustaz-ustaz kita yang memang dia punya dia punya penkhususan dia adalah memang bidang ma'ajib. Ada siapa buat PhD dalam bidang ma'ajim apa semua. Kita nak tanya mereka. Mungkin dia tahu orang-orang yang kaji pasal ma'ajim ni memang dia selalu main dengan kamu. Ataupun orang-orang yang memang ada buat kamu Arab Melayu dan sebagainya, mungkin dia tahulah tu. Tapi setakat pengetahuan kami bila kami cek tu tak ada. Wallahu a'lam. Dan kita cukup dengan syarraqa dengan gharaba jelah ya untuk contoh ni. Okey, boleh. Okey. Berapa dah kita? Okey, 10 minit. Okey, ada masa lagi. Yang keempat, ar-rabi' ad-dalalatu ala anna asy-syai'a qad sara syabihan bi syai'in, okey, mushtaqin min al-fi'l. Okey. Makna yang keempat, okey, wazan fa'ala dia menunjukkan sesuatu itu menjadi seperti sesuatu yang diambil daripada fi'il yang digunakan. Macam mana? Sesuatu telah menjadi seperti sesuatu. Yang sesuatu itu mushtaq minal fi'li. Diambil daripada fi'il. Baik, macam mana? Tengok contoh baru nampak dah. Okey. Tengok kalimah qawwasa. Kita tahu kan makna al-qaus. Qaus. Okey, al-qaus tu apa dia? Itulah panah tu kan. Dia punya apa panggil busur kan? Busur. Kalau sahmun tu panah tu kan? Anak panah tu as-sahmu. Okey, al-qaus tu dia punya busur. Busur tu dia macam mana dia punya bentuk dia? Dia bentuk dia kan dia melengkung kan. Jadi kalau orang tu dia macam kita kata sini dia bokok lah sikit kot Mungkin orang tu dia tinggi, lepas tu dia pun tubuh dia tu dia condong sikit tak. Dia bokok sikit. Jadi kita boleh guna fa'il dia. Kita guna fa'il qawwasa. So fa'il qawwasa tu dia ambil daripada qaus, al-qaus. Jadi bila kita kata qawwasa, al-qaus tu isim lah. Terbentuk fa'il dia qawwasa. Maka dia membawa makna orang tu sara fulan, okey, mithlal qausi, serupa dengan bentuk itu pun serupa dengan busur panah. Itu maksud dia sara syabihan bi syai'in. Okey. Dia jadi serupa dengan sesuatu. Dia al-qaus lah. Yang mana al-qaus tu mustaq minal fi'li. Waktu bit daripada fi'il qawwasa. Okey. Contoh yang kedua, hajjara. Hajjara bukan abtina tu. Dia fa'il tu kepada hajjara tu. Okey.
hajjara abtinu. Bila kita kata hajjara abtinu, maka maksud dia sara abtin tu mithlul hajari. Abtin ni seluk tak? Seluk. Seluk tu kan dia lembek kan? Tahu seluk kan? Seluk tu apa? Apa dia Ustaz Fauzi seluk? Kita panggil seluk je. Apa dia? Tak mari. Okey, orang KL kata apa seluk ah? Ustaz Fauzi orang Kedah kata apa seluk? Kau Ustaz Fauzi tak tahu seluk? Apa? Tanah liat. Oh, okey. Okey. Tak mari. Okey, mari perkataan seluk je. Oh, seluk juga. Okey, Ustaz Fauzi dia orang Kedah, orang Kedah. Okey, seluk juga. Bukan seluk poket. Okey. Oh, seluk juga. Oh, orang KL pun, orang Selangor pun Dr. Razan seluk juga. Oh, lumpur. Betul. Yasin ni sebelah mana ni? Becak ni. Yasin sebelah bukan Yasin Kedah juga Yasin. Okey, terima kasih. Okey, saja je. Okey. Jadi okeylah seluk ke becak ke lumpur ke lumpur ada bahasa standard. Okey, lumpur. Okey. Jadi abtin. So bila kita kata sara mithlul hajari, maknanya dia jadi keras. Dia jadi keras serupa batu. Boleh buat pekong kepala orang, boleh cedera. Okey. Boleh. Okey, baik. Ini antara contoh lah. Contoh-contoh lain kalau Ustaz Fauzi ada jumpa, tolong share. Okey. Sebab saya lupa nak bawa buku Syazal Af tadi. Nak tengok dalam tu tadi. Prepare dah tadi, tapi tiba nak mari daripada rumah tadi tetap tercapai. Okey. Sebab kadang-kadang saya cari juga contoh-contoh dalam buku lain kan. Okey. Oh, lupa Yasin. Yasin ni 9. Okey. Yasin. Baik. Kita slow-slow dah. Okey, malam ni kita slow and steady je. Okey. Yang kelima, ad-dalalatu 'ala nisbah. Okey, ad-dalalatu 'ala nisbah. Dia menunjukkan kepada nisbah. Benda pula ni nisbah ni. Okey, tengok contoh dah. Apa benda maksud nisbah ni? Dan tengok apa terjemahan sesuai dia. Saya malam ni tak apa kalau saya sumbat bahagian terjemahan ni, okey, Dr. Razan boleh tolong. Okey. Ad-dalalatu 'ala nisbah. Mithlu kaffartu fulanan. Kita tahu kan, semua orang tahu bila kaffara yukaffiru, maksud dia mengkafirkan kan, mengkafirkan. Tapi sini dia tidak kata ta'diyah ni. Sebab bukan kita yang ada kuasa untuk kita jatuhkan orang tu sebagai kafir. Milik Allah je, kuasa Allah je. Allah yang menentukan orang tu beriman dan Allah yang menentukan orang tu kafir. Betul tak? Sebab tu sini dia kafaru yukaffiru, dia tidak membawa makna ta'diyah. Kecuali milik Allah je. Betul tak? Tapi kalau kita kata kafartu fulanan, maka bukan makna situ ta'diyah tu. Sebab itu di luar bidang kuasa kita. Kita tak ada hak pun. Jadi ulama kata apa maksud situ? Maksud dia adalah nasabtuhu ilal kufri. Saya menisbahkan dia kepada kekufuran. Maknanya saya kaitkan dia tu dengan kufur. Saya masukkan dia tu dalam golongan kafir maknanya. Tu setakat tu je. Nasabtuhu je. An-nisbah je. Bukan makna at-ta'diyah sini. Okey, kena faham. Jadi bila kita kata kafartu fulanan, jadi nasabtuhu ilal kufri. Okay. Jadi yang kita nisbahkan dia kepada kufur, kita kaitkan dia lah dengan kufur. Tak? Okey, dengan kekufuran. Baik, sama juga dengan kadzabtuhu. Kadzabtuhu, nasabtuhu ilal kadzi. Maknanya saya nisbahkan dia kepada dusta. Maknanya dia tu seorang yang pendusta lah. Kalau tadi dia tu seorang yang kafir bagi saya. Bila saya kata kadzabtuhu, saya kata dia tu dusta. Dia tu seorang yang pendusta. Okay. Saya anggap dia tu seorang yang pendusta. Saya nisbahkan dia kepada dusta, kepada bohong. Dia tu seorang yang pembohong. Okey. Kadzab. Boleh tak? Okey, kafara dengan kadzaba. Okey. Baik. Itu dua contoh.
Contoh seterusnya, makna seterusnya adalah latu ala salbi. Ad-dalalatu ala salbi. Apa maksud as-salbi ni? Kita tengok. Tengok contoh dia. As-salbi ni asal dia negatif kan? Negatif. Okey, al-ijab positif. As-salbi ni negatif. So apa maksud negatif ni? Ya ada dah bahawa ni dalam makna af'ala. Kita tengok yang ni. Jadi lebih kurang je. Kita tengok. Okey. Qasyartul fakihata. Okey, qasyartu al-fakihata. Maksud dia azaltu kishrataha. Apa ni? Al-fakihah tu buah kan? Buah. Kira apa-apa sejenis buah-buahan lah. Buah-buahan lah, buah. Okey. Jamak dia fawakih. Okey. Bila kita kata qasyartu, maksud dia azaltu kishrataha. Kishrah tu apa? Kishrah tu kulit dia lah. Jadi bila kita kata qasyartul fakihata, kita buat apa ni atas wazan fa'ala, qasyara yuqashiru. Jadi bila kita buat atas wazan fa'ala, dia membawa makna as-salb. As-salb ni maknanya dia negatif. So negatif ni mana? Maksud dia azaltu, kita buang. Benda kita buang kulit tu, benda tu adalah benda yang as-salb. Maknanya kita buang tu, kita negatifkan tu. Kita ni lah kita buang. Apa tak terjemah. Okey, sesuai. Azal tu tu maksud dia tu, maksud benda kita jadi tak ada. Tu maksud bahawa asal lah. Okey, sab. Kita tarik lah. Okey, asal makna sab juga boleh juga main dengan makna kita tarik. Kita buang lah, kita buang. Masuk buang. Okey. Buang dah. Mudah kita kata buang lah, mudah. Okey. Tak. Asal buang lah. Okey. Jadi azal tu kishrataha, maknanya kita buang kulit dia, kita hilangkan kulit dia tu. Tu asal okey. So benda tu tak ada jadi kosong, negatif. Okey, qalam tu adhafiri. Qalam tu adhafiri, azal tu qulamataha. Azal tu qulamataha. Qaf tu bagi depan. Qulamataha. Okey. Ayat kupas atau Fauzi, betul. Okey, kupas. Tak ingat. Azal tu kishrataha maknanya saya kupas kulitnya. Saya qasyartu, sorry. Qasyartul fakihata tu saya kupas kulit buah tu. Jadi membawa maksud saya hilangkan kulit dia tu. Saya buang kulit dia tu. Okey. Qalam tu azafiri, saya kerak kuku saya. Qallama yuqallimu tu taklim tu maknanya apa? Kita kerak kuku ni. Kita tak guna qata'a ataupun qata'a dia ada fi'il khusus dia. Qallama yuqallimu. Ingat tu. Jadi qallama yuqallimu maknanya kita kerak kuku. So bila kita kata qallamtu azafiri, maksudnya azaltu, saya buang apa dia? Qulamataha. Qulamataha ni hujung kuku. Okey. Kulamah dia tu yang kan kita bila kita kat kuku kan, kita bukan buang kuku semua kan, kita kerak depan tu kan. Maka depan tu dia panggil kulamah. Kulamah depan tu. Potong. Okey, betul. Nasib. Kita potong kuku. Kita kerak kuku kan, kita potong kuku. Qalam tu. Betul. Okey. Baik. So ni contoh untuk maksud as-salb. Okey. Kerak. Okey, boleh juga. Okey, bila saya sebut as-salb tadi kan, okey, saya nak ginilah, saya untuk pelajar-pelajar saya kan, kalau boleh dah, kita ni untuk makna-makna perkataan ni kita kena usaha cari, kita kalau boleh, walaupun kadang-kadang kita tahu makna tu, tapi kita cuba cari di Google ni, kita cuba tengok makna dia ni. Saya selalu guna yang ni. Okey. Contoh ni saya tengok kulamah tadi kan. Okey. Cuba tengok as-salb tadi kan. Okey, as-salb tadi ya. As-salb. Okey. Kita guna yang ni je, al-ma'ani je ni. Tarik apa ni makna kalimah, patutlah al-ma'ani ni tempat search dia ni kita tariklah apa-apa. Kalau boleh tu, kalau kita buat kerja tu kan, kita laman web ni kita ada semua ni kalau boleh dekat kita punya laptop kita tu. Kalau kita baca ke apa, tiba-tiba kita tak tahu, kita tunggu tarik. Memang semua ni memang ada dalam ni. Kadang-kadang kita tak perlu, sekarang ni kita kadang tak perlu buka dah kamu tu. Kadang-kadang lisanul Arab tu kadang
Jelah nak belek apa belek, belek apa belek, belek. Semua ni mudah dah. Tak salah kita memanfaatkan teknologi. Tengok asap ni. Okey. Banyak makna dia. Okey. Ha. Kalau kita tengok ni, kita ambil ni salaba fi'il tengok. Salaba, nampak dah? Control. Okey, saya besar sikit. Okey, salaba tengok. Oh, salaba mari dengan mana intaza'a ni. Intaza'a ni cabut. Okey. Salaba ni jarrada. Jarrada ni kita tajrid, maknanya kita buang kan? Kita buang. Tajrid tak? Ni, kalau kita kata salaba syajarata, boleh mari dengan makna qasyara. Qasyara ni kupah. Apa? Salabal qadiyah dalam ilmu mantik apa ni nafa fiha an-nisbah. Mana benda-benda hak yang jenis membawa makna apa? Buang, pecah, apa dah? Tu betul yang saya sebut tadi, terjemah sekarang ni asal bunga iaitu negatif kan. Itulah maksud almarhum Dr. Abdul Rashid. Maknanya benda-benda hak yang jenis pesing lagu tu, pesing lagu tu. Terjemahan sesuai dia ada tengok kepada kedudukan dia tu di dalam ayat. Okey, nampak dah? Yaslibul apa ni ghaira luqmata aishihi. Dengan makna yuharrimuhu, makna mengharamkan, menghalang dia rezeki dia. Itu maksud yang macam itulah. Okey, ni saya nak nasihatkan kepada pelajar-pelajar saya, kalau nak cari mana perkataan carilah yang ni. Okey, apa dia punya ni almaani.com. Terima kasih Ustaz Abdul Halim. almaani.com. Ni almaani.com. Jadi kita pun kadang mana-mana perkataan pun kadang kita tak payah tanya orang pun. Kadang-kadang kalau kita tanya ustaz kita ke siapa-siapa, kadang dia bukan ngapa kamu pun. Kadang-kadang kalau pelajar tanya saya, apa makna ni? Kadang kita bukan ngapa kamu pun. Kita sendiri pun rujuk benda ni. So alam-alam benda ni dah ada dah zaman sekarang ni, tahun 2020 ni, maka kita perbanyakkanlah kita rujuk. Dan kita tak nafikan, bila kita merujuk benda ni, banyak kalimah-kalimah benda-benda yang kita boleh tahu dan dia boleh menambah kita punya vocab kita dengan sendiri. So sangat-sangat perlulah ya pelajar-pelajar kita duk rujuk semua benda ni ya. Okey, baik, balik semula. Nak perhabis juga ni malam ni. Okey. Yang ketujuh ikhtisarul hikayah. Ikhtisarul hikayah. Wa dzalika mislu kini. Tengok dah. Ingat dah yang minggu lepas yang apa talbaqa tu, yang bila kita kata apa atalallahu baqa'aka apa semua kan minggu lepas tu. Tu kita ikhtisar style kita guna apa ni fa'lala, bukan minggu lepas, minggu yang sebelum tu lagi ya. Okey, minggu lepas af'ala kita guna fa'lala. Rupa-rupanya dalam fa'ala pun ada juga. Untuk contoh-contoh ayat yang macam ni. Bila kita kata kabbara itu bermakna qala. Dia kena ada qala kat depan ni dah. Jangan kata kabbara maksud dia Allahu akbar. Tidak, kena kata qala. Contoh kalau kita kata kabbara ar-rajulu. Maksud dia qala ar-rajulu Allahu akbar. Kita buh dua nokta bertindih Allahu akbar. Bila kita kata halala. Okey, maksud dia qala la ilaha illallah. Bila kita kata labba al-mu'tamiru contoh dia. Labba al-hajju. Ada jemaah haji ataupun jemaah umrah. Maka maksud dia qala labbaika. Sabbaha qala subhanallah. Ammana qala amin. Boleh. So kalau kabbara dia punya masdar dia apa? Takbir kan? Okay. So at-takbir boleh mari dengan makna al-qaulu qauluhu Allah apa ni al-qaulu apa ni Allahu akbar. Tahlil at-tahlil okey boleh mari dengan makna al-qaulu la ilaha illallah. Tak? Apa ni? At-talbiyah boleh kita kata apa dia? Al-qaulu labbaika ataupun qauluhu pun boleh labbaika. Tasbih at-tasbih subhanallah, al-qaulu subhanallah, kata subhanallah. At-ta'min seterusnya lah. Okey, macam gitu. Maknanya tujuan saya nak kata nak fokus pada ni. Jangan lupa perkataan qala ni. Apabila kita nak hurai makna kabbara, halala, labba, sabbaha, amana. Kalau kita kata kabbara apa? Allahu akbar. Kurang tepat kita punya
huraian kita pada perkataan tu. Sebab dia adalah ikhtisarul hikayah. Ada? Okey. Seterusnya, okey, ni fa'ala ni minggu depan lah, kita dah 10.28 dah, sedang molek dah. Okey. So hari ni kita ada 7 makna fa'ala dah. 7 makna fa'ala. Jadi kan gini, bila kita belajar, sekarang ni kita tahu dah. Kita tahu dah. Okey, dalam kitab Abdul Ar-Rajihi, kalau orang tanya, kalau kita tatbiq sarfi karangan Dr. Abdul Ar-Rajihi, kalau orang tanya ada berapa makna fa'ala? Okey, ada 7. Okey. Baik, Dr. Abdul Ar-Rajihi dia buat mari contoh-contoh, beberapa contoh sahaja. Dah, jadi tugas kita lah kalau kita nak pergi lebih jauh, maknanya tahu lebih banyak, maka kita bukalah juga kitab-kitab lain. Dan kalau kita mampu buka kitab-kitab besar sikit, turah sikit tak, kita buka, kita akan jumpalah contoh-contoh lain dah. Dan kita ada tahu banyak sedikit perkataan lain. Lepas tu baki lagi, last sekali bila kita belajar ni kita gunalah. Kita guna. Bila kita guna barulah kita ingat. Kita guna tu sama ada kita guna dalam penulisan atau kita guna dalam percakapan. Sekarang ni cara kita nak guna dalam penulisan apa dia? Kita buat status Facebook je. Cukup setahun dia akan peringat ke kita. Betul tak? Saya sendiri pun saya ada kadang-kadang kalau perasan status status Facebook saya tak, kadang-kadang tu naik. Bila naik semula saya share. Kadang kalau saya sebut setahun dulu saya tak ingat dah. Kadang-kadang saya sebut tu sebab saya tertarik dengan benda tu, contohnya dia baru, benda yang kalimah tu benda baru bagi saya. Saya pun tulis status Facebook. Okey. Dengan harapannya kita tulis, kita ingat, lepas tu sahabat-sahabat kita yang baca pun dapat ilmu juga dah. Kemudian kita tak ingat dah. Tiba-tiba naik pula selepas tahun. Oh, okey, tu kelebihan Facebook. Dia terlalu ingat balik ke kita. Betul tak? Okey. Tahu lah poin saya, maknanya kita guna dah. Dan kalau kita boleh guna dalam percakapan kita, masya-Allah. Okay. Baik, so saya rasa setakat tu kita 10.30 dah. Okey, ada soalan dah Ada soalan tak Ustaz Fauzi? Terima kasih dah pada sahabat-sahabat saya yang online juga malam ni. Okey. Khairul kata hikayah tu terjemahan dia cerita ke Ustaz? Okey. Ke ada yang terjemahan elok sikit. Okey, terjemahan hikayah. Okey, hikayah ni cerita. Hikayah ni apa yang Ustaz Ali yang terjemahan dia sesuai. Hikayah ni memang betul dah cerita. Cerita. Betul lah. Hakayahki. Maknanya kita sebab tu Ustaz sebutkan tadi, saya sebutkan tadi, kita kena kata qala tu. Sebab dia macam apa? Cakap acuk, cakap pindah tu. Maknanya gini, kita bila kita kata orang tu dia kata Allahu Akbar. Tu cerita orang tu. Qala ar-rajulu Allahu Akbar. Tu cerita tu kan. Ayat tu. Jadi bila kita kita nak ikhtisarkan kepada cerita tu, maka kita guna kabbara kan. Okey. Terjemahan dia okey. Maaf saya pun tak clear Ustaz Halim kata penjelasan Okey. Kalau kita nak tengok sini boleh je. Okey. Al-hikayah boleh je. Okey, kita tengok sini mudah je. Ni yang tadi kan. Kita type al-hikayah. Al-hikayah kadang dia ada. Dia naik. Okey. Kita cari sini dulu. Okey. Ada atas ni. Riwayatul kalam. Okey. Ala ma jara alaihi. Riwayatul kalam. Kita cerita balik cerita tu ikut apa yang dia berlaku, kan. Wa minhu qauluhum hikayatul kufri laisa bi kufri. Ni dalam bab fiqh lah. Dapat. Jadi kita cerita balik tu maksud dia hikayah. Betul kan? Dia ada kod okey, kalau daripada segi lurah mayuhka, al-hikayatu mayuhka. Al-hikayah juga mari dengan makna lahjah. Okey, banyaklah dah. Okey, boleh tengok sini. Kalau daripada segi nahwu saraf, iradul lafzil mutakallim ala hasbi ma awradahu. Inilah kalau itulah kalau dalam bab saraf kita ni dah iradul lafzil mutakallim. So nampak kan apa terjemahan yang sesuai kan? Tapi dia punya konsep dia gitulah, kita cerita balik hak benda hak orang buat. Tapi kita nak ikhtisar, maka kita guna fa'il atas wazan fa'ala. Itu dah maksud hikayah.
Boleh Khairul Boleh dah? Okey. Baik. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, Ustaz rasa kita berhenti setakat tu dulu malam ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan ma'ani fa'ala ma'ani fa'ala ke tadi Okey. Ma'ani fa'ala. Ya betul, ma'ani fa'ala. Okey. Tak apa, kita ngaji sikit dah. Yang penting kita ngaji, kita faham, lepas tu kita khatam insya-Allah. Okey. Baik, jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa minggu depan insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Fahru.